Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kita dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan fiqh, berkenaan dengan tajuk fiqhul janayat. Dan kita hari itu sampai ke bahagian berkenaan dengan diat ataupun kita panggil apa? Pada benda-benda pada badan manusia ni yang ada kisos, maka manusia boleh kita kisos satu sama lain nyawa, maka bahagian anggota tubuh pun kalau dicederakan, maka ada juga bayaran dia ataupun ganti rugi dan juga sebagainya lah. Bahkan mungkin kita kata bahkan kita persamaan dalam tajuk tersebut mesti berlaku. Dan kita hari itu kita bincangkan, kita buku satu lagi pasal dia dibincang secara detail tentang tajuk apakah kecederaan yang dimaksudkan atau dikendaki bila seorang tu lakukan dan juga kenakan kepada orang lain. Kecederaan macam manakah yang dimaksudkan untuk benda tersebut? Dan kita nyatakan bahawa kecederaan manusia ni dia ada 3 bentuk. Pertama yang kita kata kena kepada kepala. Yang kita kata pertama adalah jenayah pada dengan melukakan jarah. Kedua dengan memutuskan, ketiga membatalkan manfaat. Maksud dia lumpuh dan sebagainya. So dalam yang berlaku pada melukakan ni, jenayah dengan melukakan, dia terbagi pada 2. Bahagian pertama adalah berkenaan dengan luka-luka yang berlaku pada kepala dan wajah. Dan dia ada bentuk 10 bentuk. Kita kata itu ada yang bentuk macam calakan kulit saja, nampak calakan kulit, hilangkan rambut. Kemudian mengeluarkan darah tapi tak berdarah. Kemudian 2 mengeluarkan darah. Ketiga dia keluar dia masuk daging tadi, nampak tapi tak sampai tulang. Nampak kulit tu terbuka tapi tak sampai tulang. Dan keempat kita kata yang tulang tadi, dia dah dapat kita daging tadi luka terlampau dalam dan actually sampai nampak hampir dengan tulang tapi tak kena tulang lagi, hampir dengan tulang sampai ke selaput yang meliputi tulang. Kemudian dia kata simhaq yang mana sampai kepada tulang berkenaan, nampaklah mana yang sampai kepada kulit, lapisan kulit yang di antara daging dan tulang, daging dan tengkorak tu. Dan lima benda berkenaan tidak ada sebarang diat yang khas. Bahkan dia akan nilai ikut kadar ganti rugi yang boleh dipikirkan layak dan juga munasabah oleh pihak mahkamah, oleh hakim. Manakala yang ada datang bayaran dan sebagainya adalah start daripada al-muwaddihah, yang mana luka tadi tu sampai kepada tulang. Nampak kita dah habis sampai ke lapisan yang di antara tulang dan juga kulit berkenaan. Dan kita kata menampakkan tulang dan juga mendedahkan tulang. Dalam luka macam ni 5 ekor unta. 5 ekor unta. Kemudian kita kata yang menghancurkan tulang, mana dia patah, pecahkan kepala tu, nampak tulang tu bersepai, retak dan sebagainya, maka padanya ada 10 ekor unta. Dan kemudian yang menyebabkan beralihnya tulang tu jadi lari daripada kedudukan dia. Itu padanya ada 15 ekor unta. Faham Dan kemudian apabila benda tadi lepas daripada tengkorak masuk sampai ke selaput otak, tak kena otak lagi, sampai selaput otak, nampak otak tu, nampak bagi makmumah, mana dekat situ dia kena sulus diatun nafs, 1/3 daripada diat nafs jiwa. Yang saya sebut itu berkenaan dengan juta, rupanya dekat Saudi Arabia yang kata sampai juta tu adalah bagi kadang-kadang ada orang tu dia dah nak kena hukum bunuh, tapi ada orang pujuk keluarga si mati supaya jangan sampai bunuh. So, jadi dia tawarkan sikit sampai menyececah. Actually yang saya baca 24 juta pun ada. 14 juta, 20 juta dan sebagainya. Ini yang kita kata pasal dia orang sanggup bayar kepada keluarga berkenaan dan keluarga tu sanggup terima. Hanya melepaskan nyawa kalau dengan jumlah macam tu. Dan tak terima tajuk lah, pasal dia orang boleh dipujuk untuk lepaskan. Dan mungkin bukan keluarga tu sendiri tapi orang lain datang masuk campur dan juga cuba nak lepaskan. Walaupun kalau nilai biasa 400,000 bagi yang pembunuhan yang dengan sengaja lah.
Qatlul amad dia yang mughallazah dia yang kasar, yang apa, diat yang kita panggil expand paling jauh, dia kata 400,000 untuk jumlah biasa. Kalau anda kata mukhaffafah dia apa 300, kemudian ada yang 100. Tengok keadaan. Ya, dia 100,000, 300,000, 400,000. Paling banyak 400,000 sebenarnya. Tetapi bila mana kalau ada orang cuba pujuk keluarga si mati untuk lepaskan juga dengan tawarkan satu persatu, kadang-kadang dia sampai peringkat juta lah. Yang juta tu kes macam tu sebenarnya. Bukan semua keadaan. Kalau keadaan ke mahkamah biasa, kalau dia kata keluarga tu maafkan, automatik dia jatuh kepada diat yang bentuk 400,000 tadi. Tapi kalau dia kata pujukan atau tajuk lain. Itu tajuk lain yang kita kata orang tawarkan sampai lepas. Yang kita dekat sini sebenarnya masuk dalam tajuk fakku raqabah, melepaskan tengkuk orang daripada kena hukuman, sama ada hamba ataupun orang yang dalam tawanan lah. Itu yang kita bincang itu. Baik, kemudian yang ke-8 kita kata al-munaqilah, yang mengalihkan tulang, yang kita kata ada kat situ. Dan yang makmumah 9 tu yang adalah yang masuk nampak sampai ke lapisan yang meliputi otak. Okey, dia pasal kepala ni kita dapat define dari kawasan tadi. Kalau dia kata dalam tulang tadi, dia lain. Kita akan baca kemudian berkenaan dengan patahkan tulang lengan dan sebagainya. Jadi yang tu dia kata 1/3 daripada diat satu nyawa. Dan yang ke-10 damirah, yang masuk terus dalam otak. Itulah luka-luka yang kita kata kita faham dia datang dalam perkara ni. Dan kemudian diikorkan dengan hukum yang ada ni, yang kita sebut berkenaan kepala ni, adalah kepada bahagian yang dalaman, yang tak nampak, yang sampai ke dalam dada, macam rosak anggota dalam badan dan sebagainya. Tak nampak di mata kasar, tapi masuk ke dalam perut, kadang sama ada dada ke, ataupun belakang badan ke, ataupun tekak ke dalam ni, ataupun perut ke dan sebagainya. Yang ini kita tak nampak, tapi dia luka tu telah berlaku. Okey, dan tak ada sebarang belahan. Maka dekat sini tapi dia kata benda tu dia kerosakan telah berlaku dalaman, maka diberikan 1/3 juga, seperti diat bagi orang yang kena tikam dalam otak dan sebagainya. Okey, kita bincangkan itu kan. Baik, apakah dalil untuk perkara-perkara tersebut? Okey, dia kata dalilu hadhil jirah, dalil untuk luka-luka berkenaan adalah hadis Abi Bakr ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm an abihi an jaddihi. Hadis daripada Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, daripada bapa dia itu Muhammad bin Amr bin Hazm, daripada atuk dia Amr bin Hazm. Okey, anna nabiyya wa nabi SAW kataba ila ahli Yaman kitaba. Nabi tulis pada orang Yaman satu tulisan, satu surat, mana bagi arahan. Wa dzakara fihi, dan Nabi sebut dalamnya, dalam hadis berkenaan, wa fil ma'mumati, daripada makmumah, maksud dia yang orang yang luka dia dan kepala tu masuk sampai kena otak, thuluthud diyah, 1/3 daripada diat, mana nyawa. Ni hadis yang sahih riwayat Nasa'i, Hakim dan lain. Wa fil munaqqilati, daripada yang mengalihkan tulang, khamsu asyarata minal ibil, 15 ekor unta. Wa fil muwaddihah, daripada yang terbelah, nampak kulit tu hilang, isi tu kulit ni, daging tu keluar, nampak tulang, khamsun minal ibil, 5 ekor unta. Ni hadis dekat bawah tu panjang, kita buka sekejap. Tak tunjukkan, tak best juga. Okey, nampak tulang 5 ekor. Tulang dia start dengan nampak tulang 5 ekor. Start nampak tulang je 5 ekor. Yang 15 tu kalau sekiranya dia pecah tulang tu, dia bukan, dia kopak tulang tu, kan, nampak isi tapi tak kena lagi otak. Makmumati je. Bahagian kepala. Pasal di sini yang kita kata samakan yang lain. Dia kata okey. Kita baca daripada awal. Dia kata an Abi Bakr bin Muhammad ibn Amr bin Hazmin, daripada Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazmin, an abihi, berapa dia Muhammad bin Amr bin Hazmin, daripada Amr bin Hazmin, Muhammad bin Amr bin Hazmin, an jaddihi, daripada datuk dia itu Amr bin Hazmin, anna Rasulullah SAW kataba ila ahli Yaman, Nabi telah menulis kepada orang-orang Yaman kitaban, satu surat, satu tulisan, fihil faraidu, padanya ada perkara-perkara fardu, was sunanu, ada perkara-perkara sunat, wad diyat, dan juga bayaran-bayaran diat. Dia kadang-kadang diat. Wa ba'atha bihi ma'a Amr bin Hazmin, dan bagi dia utuskan dengan surat tadi bersama-sama dengan
Amr bin Hazmin. Utuskan surat tadi dengan Amr bin Hazmin. Faquri'at ala ahli Yaman. Lalu dibacakan surat berkenaan kepada orang-orang Yaman. Hadhihi nuskhatuha. Ini naskah, ini salinan dia. Min Muhammad An-Nabi, daripada Muhammad itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila Syurahbil ibn Abd ibn Kulal wa Nuaim ibn Abdi Kulal wal Harith ibn Abdi Kulal. Okey. Dia kata dia surat kepada Nabi kepada Syurahbil, Nuaim dan juga Al Harith ibn Kulal. Qila li Dhi Ru'ain, dan juga dikatakan juga sebenarnya kepada Dhi Ru'ain wa Ma'afira wa Hamdan, kabilah-kabilah, 6 kabilah-kabilah yang ada di Yaman ketika itu. Yang besar, yang besar, yang mana orang lain ikut dia orang. Amma ba'du, adapun sesudah semua itu. Wa kana fi kitabi, dan adalah dalam surat berkenaan, anna man ya'tabata mu'minan qatlan an bayyinatin fa innahu qawadun. Bahawa siapa-siapa yang ya'tabata mu'minan, maksud dia terbunuhlah, dia terbunuh seorang mukmin an bayyinatin, dengan bukti dia bunuh. Fa innahu qawad, qisas. Kena qisas. Kena, mana orang yang bunuh orang dengan bukti, terbukti memang dia bunuh orang tersebut, dia kena dibunuh. Mesti dibunuh. Mana atas dasar kerajaan tadilah. Bukan kita bunuh sendiri. Mana kerajaan tu kena laksanakan, orang tu mesti dihukum bunuh. Okey? Illa, kecuali ayyarda awliyaul maqtul, kecuali rela wali-wali, apa tu, penjaga-penjaga, guardian bagi orang yang dibunuh tu. Dan apa maksud dia nak lepaskan dia, dan boleh lepas. Okey? Dan wa anna fi, dan dalam tajuk ni wa anna fi nafsi ad-diyata mi'atan minal ibil, dan bahawa satu pada untuk nyawa, satu nyawa kalau terbunuh maka 100 ekor unta. Wa fil anfi, dan pada hidung, idza u'iba jad'uhu ad-diyah, dan pada hidung kalau sekiranya ni u'iba, diaibkan, jad'uhu, mana ketinggian hidung tadi hilang. Kan hilang hilang, dia potong dan sebagainya, kena ada diat. Wa fil lisani ad-diyat, mana orang potong lidah orang, diat. Wa fil syafatain, hilang bibir, diat. Hilang bibir payah tu. Kan? Jangan munculkan bibir tu. Okey. Wa fil baydataini, daripada dua testis, diat. Wa fil zakar, diat. Okey. Wa fil sulbi, diat. Sulbi, ya, tulang dia, tulang. Okey. Ya. Ya ke tidak? Belakang badan, bukan belakang badan. Okey, belakang badan. Okey. Diat. Wa fil ainain, diat. Wa fil rijli, kaki, diat. Pada dua mata kena diat, pada kaki kena diat. Okey, apa dia? Nisfud diyah. Apa-apa yang dibuat pada benda berkenaan, separuh. Mana 50 ekor unta. Hilang hidung 50, hilang mulut 50, hilang lidah 50, hilang mata 50, hilang kaki 50. Mana dia akan bagi macam tu, Maksud dia akan bagi setengah. Ini kita baca depan lagi, tapi ini dalam hadis ni. Wa fil ma'mumati, pada apa-apa luka yang sampai ke dasar kena otak. Sulusud diyat. Sulusud diyah, mana 1/3 diyat. Ini 1/3 daripada 100 ekor unta tadi. Wa fil jaifati, jaifah ni mana luka yang dalam tapi tak nampak, sulusud diyat. Wa fil munaqqilati, pada yang tulang teralih, 15 minal ibil, 15 ekor unta. Wa fi kulli usbu'in, dan pada setiap jari tadi, minal asabi'il yad, daripada jari-jari tangan, war rijli, dan juga kaki, ashrun minal ibil. Ni 10 ni, satu ni 10. Wa fi sinni khamsun, ni gigi sebatang, khamsun 5 minal ibil. Wa fil muwaddihati, daripada yang mendedahkan daging, nampak kulit, nampak tulang, khamsun minal ibil, 5 ekor unta. Wa anna ar-rajula yuqtalu bil mar'ati, dan seorang lelaki akan dibunuh kerana membunuh seorang wanita. Wa ala ahli zahabi alfu dinar, daripada orang yang tak ada unta tapi ada duit je, maka 1000 dinar. Khalafahu Muhammad ibn Bakar ibn Bilal. Okey, kita tinggal gitu. Yang kita nak tengok, benda hadis ni dikatakan sahih oleh para ulama. Okey, jadi memang benda tu daripada Nabi SAW sendiri, arahan berkenaan dengan tajuk, jumlah diat-diat berkenaan. Bukannya para ulama pandai-pandai kata sepertiga bentuk macam mana luka tadi, is actually from the hadis. Cuma macam saya katalah, dalam kes tadi buku kita tak terangkan banyak sangat, kita pindah baca buku lain. Jelas? Okey.
Okey, dalil dia pertama kerana apa? Hadis yang Nabi tulis tadi. Kedua, dalil dia ijma'ul ulama'i ala anna diyatal munaqqilati, perkesepakatan para ulama ala anna diyatil munaqqilah, bahawa diat bagi al-munaqqilah, mana kecederaan yang mengalihkan tulang, maka dia kena 5 ekor unta. Ini datang daripada kesepakatan ijma' di para ulama. Ketiga, ittifaqul ulama, kesepakatan para ulama ala anna fil jaifati thuluthud diyat. Pada dikata kesepakatan para ulama pada jaifah, mana luka yang kita tak koyak tapi rosak dalam tu, okey, pada dalam badan kita, dalam dada kita dan sebagainya, ada sepertiga diyat. 5 fi hadis Amr bin Hazmin, kerana hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Hazmin, wa fil jaifati thuluthud diyat. Thuluthud diyah, ada bagi luka yang dalam yang tak nampak dia punya luka dia, tapi rosak dalaman tadi, maka ada sepertiga diyat. Okey. Keempat, Atharu Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, asar daripada Zaid bin Thabit, annahu, bahawasanya beliau, qada fil hashimati, telah menetapkan atau memutuskan pada hashimah, mana luka yang kena pecah. Dia pecah tapi ialah tak masuk dalam lagi, tapi dah retak otak kepada tengkorak berkenaan, ashrun minal ibil, 10 ekor unta. Dalam hadis Nabi tadi tak ada, tapi Zaid bin Thabit dia telah tentukan macam tu. Walam yu'raf lahu mukhalifun, tapi tak ada siapa mencanggahi beliau dalam perkara tersebut. Maka sebab itu ijma', dia kira ijma' di kalangan para sahabat berkenaan pelaksanaan bagi pecah kan tengkorak tu, kena ketuk dan sebagainya, maka kena jumlah telah 10 ekor unta. Kelima, walima jaa fi kitab Amr bin Hazm as-Sabiqi, kerana apa yang datang dalam tulisan surat yang dibawa oleh Amr bin Hazm yang lalu, anna fil ma'mati thuluthud diyat, bahawa pada 1/3 pada makmumah, mana apa-apa luka yang sampai ke dasar otak, sampai ke dalam otak, mana 1/3 diyat. Wadamirah ablagh minhu, dan adamirah dia actually lebih dahsyat daripada itu, okey. Fahiya aula minha bi an takuna fiha thuluth, maka dia boleh layak untuk kena 1/3. Makmumah ni kita kata nampak pada kulit saja, kulit tu, damirah tu masuk terus. Yang ni kita balik, makmumah ni sampai kulit yang meliputi otak tu, selaput tu je, sampai nampak selaput tu, itu makmumah. Tapi yang masuk tu lagi teruk, damirah maksud dia masuk kan, dan tikam tu ke dalam. So kalau tikam tu, kalau anda kata yang kena kulit tu dah kena 1/3, dia masuk ke dalam pun 1/3 layak. Dia kata wa hadhi syajaj la yajibul qisas fiha, okey. Dan luka-luka ni yang kita sebut tadi, yang awal tu, la yajibul qisas fiha, tidak wajib padanya qisas, illa fil muwaddihati faqat, melainkan pada yang mendedahkan tulang saja. Okey, li taysiri dhabtiha wa istifa'i misliha, kena mudahnya untuk kita mendhabit dia punya kedudukan dia, dan juga cukup dan sampai kita faham. Maka dia kata kalau tidak, luka tadi berapa sentimeter, maka kita asingkan sentimeter, calar kulit saja sekian banyak. Kan actually ada grade yang tak sama kan, darah keluar tak lagi, kadang-kadang mungkin ni, tapi kalau bila kita nampak tulang, step nampak tulang tu kita dah boleh dah nilai dengan mudah. So saya ni luka yang tak nampak tulang tak ada. Tak ada. Kalau nampak tulang dan kita bincang. Tak nampak tulang tak bincang. Untuk minta ganti rugi, itu tajuk lain. Kalau masalah luka biasa tu kita sampai peringkat itu. Mungkin kena denda, ta'zir sebagainya, tapi takkan jumlah yang macam tadi kan 5 ekor unta sebagainya takkan dapat. Tapi kalau kita nampak tulang, dan kita baru kita bincangkan. Pasal ini cara mudah untuk penjelasan. Kalau dia kata luka yang macam luka tu kulit koyak tapi tak luka, tak berdarah, ataupun kulit koyak dan keluar darah, kemudian lepas kulit masuk dalam sikit, tapi tak nampak tulang lagi, atau dalam lagi daripada itu tapi tak kena, tak nampak tulang lagi. Jadi kan macam grade yang payah nak dipastikan. Sebab para ulama bersepakat dengan hadis Nabi penjelasan bahawa semua sekali balik kepada asal, adakah nampak tulang. Kalau ada tulang terdedah, dan start kena. Kalau tulang tak terdedah, tak nampak tulang, dan tak timbul tajuk, okey. Akan digunakan, denda tetap ada jalan, tapi tidak akan kena sampai peringkat kita tu yang yang teruk sampai peringkat jumlah-jumlah yang tertentu, tak ada kadar khas, dia kata bi khilafi ma adaha, bercanggahan dengan yang lain daripada cara-cara tadi tu. Fa innahu la yu'manu fiha az-ziyadatu wan naqsu fi tuli al-jiraha wa ardiha wa la yusaku bi istifa'il mithl.
Dia kata kerana sungguhnya apa-apa selain daripada yang kita kata yang mendedahkan tulang ni, dia tak dapat kita nak selamat untuk padanya ada penambahan atau pengurangan. Kan berapa sentimeter, berapa ni dan sebagainya, dan juga panjang dia, lebar dia, dan juga tidak dipercayai untuk kita dapat balas balik dengan cara yang sama. Adapun kalau yang kata dedah nampak tengkorak tu, kita dah tahu dah dia punya level dia. Orang kan ada kulit tebal, kulit nipis. Tajuk dia sekali kalau sampai tulang, dan kita bincang. Baru timbul tajuk ada diat yang khas, yang macam mana dalam tajuk kepala tadi. Jelas? So jangan pukul orang cerita dia. Okey, itu bahagian pertama, iaitu luka yang kepala dan juga wajah. Wal qismus tsani, ada pembahagian yang kedua, al jirahatu fi sa'iril badan. Luka-luka pada seluruh badan yang lain. Seluruh badan yang kita ada, badan kita, semua badan kita, okey, luka seluruh badan yang lain. Okey. Jadi kata, jap 350 besar sikit. Okey. Wa hadhil jirahat, dan luka-luka ni yang dekat seluruh badan ni, takhtalifu bi ikhtilafin nau', akan berbeza mengikut berbezanya bentuk-bentuk dia. Fama la qisasa fihi idza kana fi ar-ra'si aw wajhi fala qisasa fihi aidha. Maka apa-apa yang tiada kisos padanya sekiranya kat kepala, contoh kepala tadi kan, koyak kulit ke kepala, koyak hilang sekian, nampak berdarah dan sebagainya, sampai 5 stage yang kita sebut tadi kan, selagi tak sampai tulang tu, kalau kepala tak kena, badan pun tak kena juga. Contoh untuk pisau kelar kan, tak nampak kan, selagi tak sampai ke tulang, selagi tu tak boleh, okay, ni. Okey. Dia kata pasal takkan ada kisos padanya. Macam mana kepala tak kena, badan lain pun tak kena juga. Okey, idza kana fi sa'il badan. Kerja berlaku pada seluruh badan. Illa al-muwaddihah, kecuali al-muwaddihah yang mendedahkan tulang, allati taqta'u juz'an min ajza'il badan, yang akan memutuskan satu bahagian badan, mana nampak daging kan, daging terkoyak nampak tulang. Ada start. Kita kira. Macam ni dia berlaku kepala, macam tu juga kita apply pada badan. Kalau setakat cala-cala biasa, luka dan sebagainya, tak ada, kita takkan turun kisos. Okey? Kasadri wal unuq, seperti pada dada ke atau pada tengkuk. Okey? Macam kata contoh macam nampak tulang, ni kita bincang. Tak nampak tulang, tak ada. Faham? Faham okey. Bentuk kedua, kan kita kata 3 bentuk. Pertama, luka yang membentuk jenayah bentuk luka. Yang sekarang ni jenayah bentuk potong. Wan nau'us tsani, bentuk yang kedua, qat'ut tarfi, memotong anggota tubuh. Putuslah. Okey. Tanqasimu hadhihi janayah ila thalathati aqsam. Terbahagi jenayah ini kepada 3 bentuk. Yang putuskan badan orang ni. Jari putus ke, tangan putus ke, kaki putus ke, telinga ke dan sebagainya kan. Yang kita bentuk-bentuk macam tu. Okey. Dia kata pertama amdun, mana sengaja. Kemudian syibhi amdin syibhi amdin, hampir macam sengaja. Macam hampir sengaja ni dengan beza dengan yang bawah tadi, khata', salah. Okey, apa beza dia? Kan kita serang itu, amdin ni kita sengaja gunakan orang tu, kita serang dia dengan benda yang biasanya akan mati, dan kita kata benda itu sebagai amd. Macam pisau yang tajam dan sebagainya. Tapi untuk kita kejar kita dengan pensel, kan? Yang biasanya pensel tadi tidak akan memberikan kesan yang tu paling tak mati. Bahkan kita atau macam macam benda biasa, macam air ni. Kita serang dia dengan bekas ni. Ini. Yang ini kalau kita baling dan sebagainya kan, baling-baling kena jari dia, patah jari, putus jari dia. Macam mana? Biasanya tak putus, tapi terputus. Ini kita serang dah, tapi benda dengan objek yang tumpul. Macam dalam kes bunuh tu kan, orang yang menyerang orang dengan objek yang tumpul, yang tak berat, yang biasanya tak mati, dia serang, tapi dia serang. Maka itu dipanggil syibhul amad. Hampir macam sengaja, menyerupai sengaja, tapi tak sengaja. Berbeza dengan salah. Yang salah ni kita jalan, kita bawa kereta jalan berkenaan, kita orang kerja, kita langgar orang jatuh dan luka. Ataupun apa yang jadi, putus badan dia, putus kaki ke, putus jari ke, kita langgar. Tapi bukannya kita berniat untuk langgar dia tepi jalan tu. Dia lompat terjun. Dulu start mana tak? Dekat belakang ni, lorong belakang ni kan dulu 2 lane. Lepas tu dia tukar, dia start awal tahun dia tukar jadi 1 lane.
Bawa masuk-masuk hari pertama tu tak ada masalah, masalah kereta Pak Mentua langgar. Kata kan, nak pergi ketuk balik. So terlintas masuk dari situ. Sekali termasuk situ, dah kereta berimpit, nak jalan juga. Ada orang pakcik tu, dia pergi jalan tengah jalan raya yang orang tengah sibuk berimpit tu. Sekali terlanggar padan dia. Tapi tak ada ni lah, macam tergesek gitu lah. Woi, dia orang, kau ingat kau ada kereta, kau langgar aku boleh ke? Saya macam, aku macam, sorry, maaf pakcik. Oh, sekian, korang hajar pun gitu. Saya tak, ilah syarikat lah. Kan, yelah, ikut menang saya lah. Kan, pasal actually, dia tak sepatutnya duduk tengah jalan raya tu. Orang nak ngelak, dia ngelak dia lagi. Elak kereta sini, kena elak dia juga. Pasal dia patutnya tak masuk dah atas jalan pavement tu. Yang gatal apa nak berjemur kan tengah panas. Kan, tahu dah kat sini panas matahari. Kan, lepas tu orang tengah sibuk berimpit-impit, dia datang tengah-tengah tu. Dia suruh orang bagi jalan untuk dia juga. Kereta lari ke mana? Pelik juga kan pakcik tu. Mencarut dia. Dia carut rasa tak sebut dia carut dia. Dia mencarut. Saya kata tak alau tu ni. Ini tapi dia dah lawak lah. Kan, kita kan sengaja. Ini okey. Kita jalan tak nak niat. Katakanlah saya langgar, kaki dia putus. Itu pengen khotak. Bukan kita sengaja serang dia. Kalau saya bengang dengan dia, okey dan kan mencarut pakcik ni, saya tarik steering. Itu syibhul amat. Boleh jadi amat, syibhul amat. Faham tak? Kita tak attack dia, lain cerita. Kita bukan attack dia, kita jalan dan terlanggar, tajuk lain. Kita sengaja serang dia. Kalau dengan benda yang biasa mati, amat. Kalau yang jarak biasanya tak mati, tak sepatutnya cedera dan sebagainya, syibhul amat. Okay, anyway, movement kita tu main peranan. Kalau bukan tujuan, itu main khotak. Okay. Wala yajibul qisasu fil khata', yajibul qisas fil khata'i. Dan tidak ada kisos bagi khotak yang tersilap. Au syibhul amat ataupun hampir macam sengaja. Sedia benda tu movement tadi pertama macam tadilah. Langgar dengan sekian. Ada tak kisos? Tidak ada kisos. Tak adakan dipanggil kita untuk patah kaki balik. Macam tu, awak kaki boleh kau patahkan balik. Tak ada. Dan mana langgar kepala orang tu pecah dan kita nak minta kisos. Tak ada. Dan apa tak ada kisos tak ada? Tak ada apa? Apa tak ada kisos tak ada? Diat. Diat hanya ada bila ada kisos. Faham? Kalau tak ada kisos tak ada diat. Faham macam tu je. Okey. Walajibul qisasu fil khata'i wa shibhil amad. Dan tiada kisos melainkan pada yang salah. Tak ada kisos pada, tak wajib kisos pada yang silap ataupun daripada serupa macam sengaja. Shibhul amad. Wa inna wajibu fil amadi kal qatli. Tapi dia hanya wajib pada yang sengaja. Seperti apa? Pembunuhan. Bisyurutin, dengan beberapa syarat. Bisyurutin salasatin, dengan syarat yang 3. Apa 3 syarat berkenaan? Pertama, nak kisah balik ni. Pertama, imkanul istifa, kebarangkalian atau boleh istifa, pencukupan bila haid tanpa lebih, tanpa berlebihan, tanpa perlampauan. Kan, contoh macam ni, macam orang tu serang seorang, lukakan tangan dia atau sebagainya, nak balas balik boleh dengan lukakan balik. Tapi jangan pastikan pertama, jangan terlebih. Confirm boleh bagi sama saiz, sama sekian, dan kita kata tak apa. Kalau tidak, tak boleh, jangan. Okay. Wa dzalika bi an yakuna qat' minal mafsal. Dan dia kata dengan keadaan bahawa kebiasaan putus ni, putus anggota tu pada sendi. Then you can, samalah, boleh samalah kalau sendi. Faham tak? Au lahu haddun yantahi ilaihi, ataupun dia ada batasan yang dia sampai pada, seperti kal anamili, seperti kuku. Contoh macam kalau orang seksa orang tarik kuku, dia tarik kuku dia balik. Dia tarik kuku dia tarik kuku balik. Okey. Kalau kau'i, ada apa ni? Pergelangan tangan, wal mirfaq, dan juga siku. Mana ada kawasan-kawasan dia. Okey. Fala qisasa fi jarahat fil jirahatin la tantahi ila haddin. Dan tak ada kisas pada luka, luka yang tidak sampai kepada batasan, seperti kal jaifah, yang mana jaifah ni jauh, yang dalam badan kita yang tak nampak. Tumbuk patah buah pinggang. So nak patahkan balik macam mana? Kalau orang tolak, kena hati kita bengkak ke, luka koyak ke hati kita kan, dalaman. Kena tenaga batin ke dan sebagainya, dia buat macam tu. Benda yang kita tak boleh nak sama dalam badan dia tak boleh. Okey? Dan kita dah tahu bahawa dia ada kisos bagi orang, ada had, ada diat bagi orang yang melukakan dalam badan seorang. Wala qisas fi kasril azmin ghairu sinni, dan tiada kisos pada pematahan tulang selain gigi. Gigi okey, seperti apa? Seperti ka'azmil wala qisas fi kasri azmin ghairu sinni, selain gigi Seperti apa? Tulang peha. Tulang peha.
Okey, orang tu langgar patah tulang paha. Lepas tu kita ambil patah tulang paha dia. Tak boleh. Sebab apa? Ada beza. Sebab kadang-kadang ada orang tu kena tulang paha, dia tak tercucuk dekat dia punya saraf. Dia okey lagi. Tak tempang. Ada orang dia kena dan actually benda tersebut mungkin berlebihan. Kena patah, dia ketuk. Ingat boleh patah sekali. Dia ketuk sekali patah. Kawan dia ketuk sekali, makin tak patah lagi. Apa kau lagi? Tak boleh. Faham tak? Tu sebab kenapa tak ada kisah di sini. Dia ada hukuman takzir sebagai bayaran dan sebagainya, tapi untuk kita dapatkan sebagai kadar tadi tak boleh. Kan kita kata bahaya pasal kita kata bimbang kita kan berlebihan atau berkurangan dan sebagainya, maka mungkin orang tu seksa bukannya dapat balasan balik. Okey. Wakaz zira' lengan. Okey. Seperti paha, lengan, juga awasaq dan juga betis. Patah dan sebagainya, tak boleh kita nak sekian. Macam orang main bola lah kan. Tendang patah kaki kawan tu. So macam mana? Nak balas balik, balik sepak. Tak patah, sepak lagi. Tak patah, sepak lagi. Mana boleh? Itu kira poin sebenar. Dia tak boleh dilaksanakan kisah tadi pada benda tak ada batasan. Benda yang ada kebarangkalian melampau, maka dihentikan. Kisah takkan diambil di situ. Faham First thing first, boleh sama. Sama. Kadar tu sama, jumlah dia sama, luka dia sama, patah putus pun tempat yang sama. Ya, tak apa. Tak boleh. Kalau tak ada cukup, kalau tak boleh cukup, ada melampau sikit, then stop. Kedua, at-tamathulu bainal adwai al-jani wal mujna alaihi. Mana keserupaan di antara dua anggota. Itu penjenayah dan orang yang dibuat jenayah ke atasnya. Fil ismi wal mawdi' dengan tempat. Mana berfungsi sama. Contoh macam tangan kanan, tangan kiri, jari kelingking. Mana semua tu kena ada. Sama-sama Fala tu'khadhu yaminun biyasarin. Maka takkan ditarik, dicabut atau dihilangkan yang kanan dengan yang kiri. Okey, yang kanan dihilangkan dengan sebab yang kiri. Mana orang tu kita putuskan tangan kiri dia. Lepas tu datang kita putuskan tangan kanan. Tak boleh lah. Kan? Dia tak boleh lah. Wala khansar bi bunsur. Mana tak boleh juga dengan jari khansur, bunsur. Kiri, jari telunjuk, kelingking. Dengan jari telunjuk. Bukan. Ini sababah. Ini sababah. Ini wasat. Ibu jari apa? Ibham. Kan? Ni dua ni. Ni. Jari kelingking dengan jari manis. Kan? Jari manis dan jari kelingking. Jangan dipotong ini dengan ini atau ini dengan ini. Khunsur ni jari ni. Khunsur ni. Okey. Wala adun asli bi zaid, ataupun dipotong anggota yang asal dengan tambahan. Contoh dia jari lebih 6 jari, kita patahkan satu jari dia, jari yang tambahan tu, atau kita putuskan, datang nak potong jari yang kita ada. Tak boleh lah. Dia kata that's my lucky finger kan. Tak boleh. Lucky finger ke tak lucky finger ke tak boleh potong. Orang yang satu lagi pasal tak ada kebersamaan. Kecuali dua-dua orang ada jari tambahan. This guy ada jari 6, that guy ada jari 6 juga. Kedudukan kat sini, yang tu pun kedudukan kat situ juga. Dia boleh potong. Kalau dia alih je, yang ni kanan, dia kiri. Tak boleh. Dia mesti sama. Dan yang itu ketiga, syarat yang mesti ada. Kalau dia kata sekiranya benda berkenaan tak berlaku, dan tak boleh. Ini masalah kita kata memotong atau memutuskan anggota tubuh badan. Memang kita baca hadis Nabi adalah setiap jari ni tadi ada 10 kalau sekiranya kita tukar kepada tak nak bayar. Nanti ada sebut bayaran-bayaran dia di bawah nanti. Okey, ada soalan? Ke pening dah? Pening ke? Okey, normal Kalau orang dah berumur kata normal, orang muda okey lah. Okey. Jadi maksud dia masa kita ni refresh balik. Jenayah 3 bentuk. Satu bentuk yang kita daripada luka yang kita kata bagikan pada dua, satu pada badan, satu pada kepala dan wajah. Okey. Kemudian ada yang bentuk potong. Dia putuskan anggota. Okey, kemudian yang ketiga kita akan bacakan ni. Yang pada kepala tadi ataupun luka kepada kepala dan wajah tadi, dia akan start kira ada bayaran bila berlaku saya sampai nampak tulang. Nampak tulang 5. Pecah tulang
10. Pecah tulang masuk dalam 15. Kemudian kalau kata kena pada dalam otak, sampai nampak lapisan otak tadi kan, nampak lapisan otak tu, dan 1/3 daripada diat. Ada 3/3 dah tambah kan, 1/3 pada benda lain. Pasal anggota lain pun pada badan kita pun dikira macam tu. Makmumah tu macam nampak selaput, sampai pada selaput otak tu. Okey, dan kalau kita nak apply kan, laksanakan pada yang lain macam tu juga. Kalau kata sampai tulang sebagainya, barulah dikira pada anggota tu badan yang lain pun kira sampai tulang je. Sampai tulang dia baru start kita kira 5. Tak sampai tulang dan tak ada. Masyarakat luka kan, nampak macam urat putus sekali pun tak ni. Okey. Okey, dan untuk yang bahagian kedua, jenayah yang dengan memutuskan anggota badan akan dilaksanakan pada kawasan yang boleh ada kita panggil apa, tidak ada perlebihan. So dia kalau potong tu, kalau jari ialah boleh lah sampai had di batasan dia. Kalau kita tengah-tengah tulang dia masalah. Takut terlebih berapa cm, kurang cm sebagainya tak boleh. Maka dia akan ambil pada benda yang biasa boleh. Macam lengan, kuku, kemudian ni sampai siku dan sebagainya. Okey, putus. Dan kena bayar balik lah. Kawan tu mengamuk, parang, dia tetak kawan tu, tahan, putus. Dan boleh. Dia akan boleh minta patah balik kepada orang berkenaan. Bayaran lagi kita bincangkan. Macam kita tangan tadi 50, hilang tangan sebelah 50. Mata kalau duduk kalau anda kata ada pada kata 1/3, 2 50. Kemudian kalau dua-dua tu hilang 50 kemudian kaki sebelah 50, tangan 50, hidung, lisan, lidah, bibir 50 yang kita sebut tadi. Setiap jari ni 10 10. Ni 1 2 3 4 ni 10. Maksudnya ciri benda tersebut itu adalah bayaran yang kena kalau berlaku putus, potong. Yang kita sebutkan benda berkenaan. Okey. Bentuk ketiga yang kita tak masuk lagi adalah ibtal manfaati adwin. Membatalkan atau apa kita panggil menghentikan manfaat anggota tubuh tadi. Maksudnya kita jenayah, luka tidak, putus tidak, tapi anggota tu tak pakai dah. Tak boleh pakai. Lumpuh dan sebagainya. Pandai sangat. Bentuk kekal lah. Kalau tak kekal, kita kata benda berkenaan kena pada hukuman serang orang je lah. Ada tak lain. Jadi kita kalau kekal, dan bayaran berlaku. Baik, baca. Idza abtalal jani, apabila membatalkan untuk menghentikan al-jani si penjenayah manfaata adwil mujna alaihi, majni alaihi, dia kata dihentikan manfaat anggota orang yang dibuat jenayah ke atasnya. Mana dia orang kata orang yang jahat, orang yang suspek tadi ataupun orang yang tertuduh tadi, dia menjadikan terbatalnya manfaat anggota orang yang victim, orang yang kena serang tadi, orang yang kena dengan dia. Fa innahu la qisasa alaihi, maka sungguhnya tidak kisah ke atasnya. It's actually not for us to lumpuhkan dia juga. Kan dia lumpuh, tak boleh pakai, lumpuhkan dia, tak boleh. Kenapa? Li adami imkan istifa bila haif, kerana tak bolehnya kita samakan benda berkenaan tanpa sebarang pelampauan. Mungkin kadang bahkan lebih pula. Contoh macam pukul-pukul gila. Kan? So how do you ini buat? Pukul jugalah bergila, tak boleh. Yang pasal kita kata tak boleh. Mungkin pukul mati terus. Kita pukul nak bagi gila. Saya tuan saya nak bagi gila je tapi tak gila. Kan? Cuma tikam kan? Tikam kena saraf. Tikam dan kena saraf. Lumpuh. Kita tikam tak kena saraf. Pasal mungkin akan lebih akan kurang. Jadi dengan sebab itu tak boleh. Wa alaihi fi dzalika diyatun nafsil kamilah. Tapi kepada waktu berkenaan kena pada orang berkenaan, orang yang buat jenayah tadi, diat kamil, sempurna. 100 ekor unta punya nilai, atau 1000 dinar bagi orang yang tak ada unta. Ini jumlah dia, 1000 dinar bagi orang tak ada unta. Saya 1000 dinar. Ya, memang satu ekor apa? Nak bilang 1 dinar. Sekejap. Okay. 1 dinar. Saya kata 1 dinar bersamaan dengan apa? 4.25 gram emas kan? Kita tak ingat dah. 1 dinar bersamaan dengan dinar sekarang. Kejap. Sekejap. 1 dinar bersamaan dengan 4.25 gram emas. Ni jumlah 1 dinar. Pasal 20 dinar 85 gram emas. Ini 1 dinar tu jumlah dia. Dan we say 1 dinar dia bersamaan dengan 4.25 gram emas kali dengan 1000. Pasal dalam hadis tadi ada kan? Okey. Pasal orang tak ada unta,
dia kena bayar dengan duit. Okey, kali dengan 1000. 2, 3, 4 bersamaan dengan apa? 4.25 kilo emas. Betul? 4,250 gram bersamaan dengan 4 kilo 250. Kali dengan duit sekarang berapa harga? 1.6 kan? Dia naik turun. Ada tu 1.3, 1.6. Kita ambil lah 1.5. 1.4. Okey, 1.4 lah. 1.45. Okey. Maka dapat bersamaan dengan 16,250 ringgit. Orang yang tak ada unta, kalau ada unta bagi unta. 616,250. 616,250. Nabi kata bagi orang yang tak ada, orang ahli dinar kan, orang tak ada duit, orang yang ada emas, maka bayar emas lah. You ringgit, dia bayar ringgit lah. Jumlah nilai pada emas lah, tu nilai dia. Lebih kurang lah. Diat sempurna. Pukul orang gila, pukul orang hilang mata, pukul orang kena ni lah, mata hilang dulu sekali. No. Satu mata mungkin 50. Dua mata penuh. Anggota mana kita kata hilang manfaat. Macam tadi 10 jari ni kan, apa manfaat jari? Tak ada lah. 1, 10, 10. Habis dah, tak ada dah. Kan? Tak ada guna dah jari dia ada. Kalau hilang saudara tengah sebelah, boleh ada satu lagi, maknanya 50 je. Yang ini hilang, ni tak ada benda dah guna. Kan? Ada jari tapi gitu-gitu. Kan? Tak ada guna. Okay, yang sebab itu dah besarkan, kita kan faham pasal benda ni. Kalau ni kata dalam alam kehidupan harian kita tak berlaku, tapi kalau alam gangster jadi. Kau potong jari kan? Betul tak? Katakan tangkap potong jari satu-satu. Kau nak bagi tak nak? Ketap. Cerai bini kau? Ketap. Kan? Dia potong jari. Kalau dapat tangkap dan kena balik lah. Boleh sama, dia potong ikut sendi, potong juga. Potong balik dia. Dia potong tangan, potong balik tangan dia. Ya, gangster suka sangat potong tangan orang. Dia ingat dia potong tangan dia kena potong. Kena hukum Islam memang sengih lah. Memang sajalah. Kan? Jadi anggota, kalau kata orang tu rosakkan anggota orang ataupun jadi batal manfaat, maka pukul gila ke, pukul lumpuh dan sebagainya, dan penuh full bayaran. Dan jumlah tadilah, kalau fikir unta ke payah nak bilang tak kerti-kerti. Dan saya bagi dinar. Payah sikit. Okey. Wa man naqasat manfaatu adwihi, dan barang siapa yang kurang, mana tak hilang, kurang manfaat anggota dia, fa in urifa qadruhu wajaba lahu min ad-diyati qistuz zahibi. Ya, jika diketahui kadar dia hilang daripada anggota dia. Macam pukul tadi, macam dulu saya boleh angkat 15 kilo, sekarang 2 kilo je. Ada mana dikiralah manfaat daripada berapa yang hilang daripada yang hilang tadi, berapa banyak yang hilang daripada percentage manfaat barang anggota berkenaan. Pukul-pukul hilang mata pada dulu saya boleh nampak belakang kotak tu, nampak apa jadi. Sekarang ni tak nampak dah lepas kena pukul dengan orang tu. Kan? Ya. Kan? Cakap dulu tak boleh pelat, kelempang aja dipelat. Ya. Ini main-main. Ni sultan lempang orang suka hati Yalah. Okey, faham Kadis fidyah au rubu'aha masalan, seperti separuh ke atau seperempat ke daripada diat, sebagai contoh dia kata. Idza kana dhahibu nisful manfa'ah au rubu', sekiranya yang hilang tu manfaat separuh, manfaat anggota berkenaan ataupun seperempat manfaat anggota berkenaan. Wa hakadha, demikianlah dia kata. Wa illam yumkinu ma'rifatu qadri dhahibi minal manfaati, dan jika tak dapat dianggarkan berapakah yang hilang manfaat badan orang berkenaan. Okey? Wajabat hukumah. Hukumah, kita ingat kita tanya tu. Apa? Maksud dia akan dimestikan hukumah. Hukumah tadi kita ambil nilai seorang hamba. Kemudian berapa kalau kita kata kalau hilang benda sekian, apa akan jadi? Berapakah jumlah dia akan kurang? Contohnya itulah. Jadi maksudnya yuqaddiruhal hakim bi ijtihadihi, yang akan dianggarkan ia oleh pemerintah dengan ijtihadnya. Mana hakim tu akan anggarkan berapa yang patut dapat. Yang zaman kita sekarang ni juta pun dapat, kan? Kan kata orang tu kan dia pandai cek lawyer, hilang apa? Bukan setakat bukan hilang tu. Hilang apa? Keupayaan untuk berfikir ke benda kan. 4 juta sekarang pelik kan, sama-sama 20 juta, gila. Ada ke duit banyak tu? Saya tak faham juga kan. Agaknya kot ada kot pasal apa? Pasal yang menyaman tu kadang bukan Perdana Menteri kan. Dia tahu duit banyak mana ada. Kan minta 50 juta, gila apa? Saya tak faham. Kau minta benda kau bukan kan, contoh macam aku minta 3 trilion. Kenapa minta 3 trilion? Memang kita kata kalau ikutkan logik akal, setiap anggota badan kita tak ada ternilai dengan duit.
kata lain dia. Macam orang hilang mata. Ada macam, oh, kalau lepas ni dapat duit tadi dia happy. Tak juga. Tetap mata dia macam, apa tu? Apa tu kan? Kan? Hilang pendengaran. Kena lempang, hilang pendengaran. Actually dia tak boleh tahu tu kan. Orang panggil, siapa? Panggil aku. Kan? Dia tak boleh nak tentukan arah tau. Dia dua. Dia stereo. Dia boleh tahu dekat mana duduk sini. Pasal sini kurang dengar, sini lebih dengar. Dan automatik otak kita detect kawasan arah mana datang suara tadi. Hilang salah satu, kita dia tak tumpu lah. Kita buat macam tu kan. Betul, kemudian suruh kenakan jari tu macam tak kena kan. Sebab apa? Sebab kita tak boleh detect dengan satu. Faham tak? Dengan dua tu kita ada macam measurement. Jarak sini ke sini, sini ke sini, kita nampak benda tu betul. Faham? Tahu kan? Maksudnya kurang percentage sebagainya. Lempang orang sebagainya, benda tadi pecah telinga gendang, siap-siap lah duit. Kadang dia kata boleh sama lempang, boleh pekak sama juga, tak apa. Tapi kalau lempang-lempang tak sama pekak, tak boleh. Dia faham tak? Ini sebab jaga benda macam ni. Yang kita mudah-mudahkan keadaan macam ni. Jadi hakim, mahkamah akan anggarkan. So kalau civil punya, dia actually bentuk yang ni mungkin melampau over, excessive. Dia akan minta sampai melampau-lampau, sampai orang tak boleh bayar pun. Yang ikut logik, memanglah kita kata anggota badan manusia ni tidak ada nilai. Even masa kita tidak ada nilai. Kan? Macam orang tu dihukum dengan salah dalam penjara, sedangkan dia tidak buat jenayah. Bila keluar tu, minta ganti rugi balik, puas hati lah. Kan? Boleh, macam mana? Kalau dapat. Baik, kalau pandai cari lawyer pandai lah. Lawyer pandai mati seorang okey. Wa minal manafi'i, dan di antara manfaat yang dimaksudkan adalah izalatul akli, hilangnya akal. Kan kata pukul gila. Pukul gila, tumbuk orang pandai numbuk orang, tumbuk kepala, ingat tumbuk muka orang, kepala orang, otak kita kat atas, kena kepala tu, lepas tu kemudian ada pendarahan, otak orang jadi gila, anda bertanggungjawab. Tahu tak? Dan lebih lagi kalau kita serang, lagi kena. Ini kadang orang suka kan, saya pun sikit jangan kan, ada ilmu pertahankan diri, bukan serang orang. Okey, izalatul akli, hilang akal. Wasam'i, pendengaran. Wal basari, cucuk mata orang. Wa ibtalus syammi, hilang bau. Orang tak dapat bau, makan tak selera, tak ada nikmat. Kan? Tak ada nikmat. Dia kata bagus hilang bau. Kalau orang kentut kita tak bau. Tak. Actually bila hilang bau tadi, hilang nikmat. Nikmat akan hilang. Makan tak ada rasa apa. Wa dhahabun nutqi, hilang ni pertuturan. Wasauti, suara, pukul tengkak orang hilang suara. Wadzauqi, rasa lidah. Wa zawalil al-madghi, madara, ini kunyahan. Tak kunyah. Wa zawalil imna, hilang keupayaan untuk keluar air mani. Wa bital quwwatil ihbal, dan kekuatan untuk bersubuh. Wa ghairi zalika, untuk ni kekuatan untuk mengandung. Tumbuk perempuan di perut keluar dia punya rahim rosak. Jangan. Ni orang manusia tak fikir panjang, tapi buatlah. Hilang je manfaat berkenaan, diat dia penuh. Diat dia penuh. Bukan separuh, diat dia penuh. Ini kena jaga doktor-doktor yang kadang-kadang buat kerja bukan kan. Dia take for granted, I ada sijil, I buat saja, bagi arahan, bagi ubat benda salah ke. Benda yang membawa pada berkenaan, dia malpractice yang tak betul. Kadang kata dia memang buat ikut prosedur, tapi jadi juga dia tak tanggung. Takkan tanggung. Tapi kalau dia buat benda tu salah dengan cuai dan sebagainya, then benda tu jadi kes. Tu mahkamah hospital buat. Dia bukan pakar dalam bidang itu. Itu tak boleh buat lah. Dia tak boleh. Mana dia pakar gigi pergi bedah otak orang. Buat apa? Rasa sama je, daging ada urat, ada sekian. Elaklah urat-urat yang patut tu. Kan? Mana boleh? Faham tak? That's the thing yang tak patut berlaku. Mana orang tadi siapa saja dia kena faham bahawa pencederaan tadi tu jumlah dia adalah actually besar Islam. Pasal nyawa manusia ni berharga. Kan? Kita kata siapa sekalipun warna kulit dia, saiz badan dia, kedudukan dia dalam masyarakat, dia ustaz ke tak ustaz, dia pembelajaran tinggi ke tidak, dia kaya ke miskin, dia tetap bernilai. Kan mereka tengok dia pakar, memang dia pakar dalam bidang tu. Tapi kalau dia buat orang tu mati ke apa, dia orang sue dia. Macam mana? Dia sue orang sodok. Tak, itu sebab kenapa tantangan tu ada. Bila nak buat tu dia minta daripada keluarga tadi untuk ni. Kecuali keluarga tadi dapat buktikan memang doktor tu sambil-sambil bedah, doktor tu tengok televisyen. Dapat tangkap gambar, doktor sambil tengok televisyen. Dan kenalah, confirm. Dalam masalah benda tadi biasa, dan actually banyak benda berjadi kes, walau pakar sekalipun terkena, sebab kecuaian dan sebagainya, benda macam ni kena check balik.
Di Malaysia sekarang ni macam saya perhatikan yang agak orang neglect. Saya tak pasang kenapa. Pasal banyak orang makan pil untuk sakit jantung. Kan darah tinggi. Tak lama lepas tu nanti dia akan buah pinggang dia fail. Within the timeline dia awal tadi, kita katalah dia start mula rasa simptom darah tinggi. Doktor bagi dia ubat untuk darah tinggi berkenaan. Saya tahu tak adakah drug itu tengah testing dan sebagainya. Tapi boleh bilang, kalau kumpulkan orang yang saya kenal, ada beberapa orang saya kenal yang macam tu. Makan pil, tak lama, lepas tu kidney failure. Dalam kelas kita pun ada salah seorang tu, suami dia kena sama juga. Makan pil, lepas tu kidney failure, kena dialisis lepas tu. Tu masalah sekarang, doktor tak akan mengaku. Dan rakyat Malaysia pula bukan jenis lawyer up kan. Kalau lawyer up, mampus lah doktor-doktor Malaysia kan. Kalau dia kata tak, actually benda tu betul. Bagi saya perhatikan. Saya perhatikan benda-benda ni. Tak tanya. Orang yang sakit buah pinggang kan, half of them ni lah. Tapi separuh lagi banyak yang kes makan ubat yang salah diberikan. Kalau malpractice, doktor tu salah buat benda berkenaan dan dia actually tanpa ke sampai lever atau sampai lever. Kadang-kadang doktor kan, ini ada doktor yang agak ni sikit, dia particulars. Dia kata kalau ketika tarik nafas kan nak tahu paru-paru dia, kita sesama kan dia suruh tarik nafas. Tahu tak kenapa tarik nafas? Kau orang tu kata, saya nak tarik nafas. Tahu tak kenapa dia suruh pegang, dia pergi dekat kat dada kita dan sebagainya. Kita kat sini, kenapa dia suruh tarik nafas? Dia nak buat apa? Cek bulu? Cek apa? Ha? Bunyi apa? Bunyi kettle. Bunyi air dengan panas ni akan bunyi paru-paru. Kalau dia kata takut kahak telah masuk dalam paru-paru kita, tu sebenarnya ditarik. Tapi ada doktor particular dia kata benda tu kalau letak baju takkan dengar. Jadi banyak doktor macam tak nafas kata tadi pun. Saya jumpa ada doktor, dia rajin sikit. Kita ulur tangan. Dia general practice ni doktor. Perasan? Ada tu dermatologist, pergi cek orang demam. Dermatologi bahagian kulit kan, memanglah you belajar benda berkenaan, tapi khususan lain. Tapi bila orang tu kata datang saya demam kan, 10 kali datang tak baik-baik ubat kan, tu masalah juga tu. Macam baru ni, macam time saya kena kan, berkenaan saya batuk tak berhenti kan, saya dekat 3 bulan. Okey, bila pergi dekat zaman specialist ni, dia kata you punya berat berapa? Saya sebut lah, dia kata orang bagi apa? Saya kata bagi ubat kuning yang 5 biji, dia kata mana habiskan dalam masa 5 hari. Dia kata you punya berat berapa? Saya kata lah 100 lebih. Dia kata double dose. Dia turun bawah, orang dekat bawah kata, apa ni? Dan mana saya tahu doktor yang bagi? Betul ke dia tulis ni? Tanya doktor, mana saya tahu? Saya tanya dia. Kan? Farmasi dia tengok, pasal dia kata dosage ni tak kena. Lepas tu bila saya kata agaknya doktor kata ni pasal saya berat. Okey. Pasal actually benda tu kena consider. Pasal kadang orang doktor tu dia tengok, dia tak tengok bab ni. Dia bagi ubat betul. Doktor yang spesialis ni kata ubat diorang bagi tu betul. Tetapi dia kata berat awak tak sama macam gajah nak tumbangkan pakai pelali untuk pelanduk. Gajah tu toleh apa? Kan? Kan boleh, dia tak boleh. Ini kadang-kadang perasan tak? Kadang-kadang doktor tak kisah. Dia pandang ke depan dia pegang-pegang tangan je. Perasan tak? Ini rasa panggil malas. Kalau macam tu ustaz pun boleh jadi doktor. Awak makan apa? Sekian allergic kot. Saya bagi ubat allergic ya. Iyalah. Dia faham tak? Faham? Ini benda perasan tak? Siapa pergi klinik tengok benda ni. Ini benda ni main peranan tau. Kadang-kadang benda ni bagi ubat tak betul dan sebagainya. Kes macam ni sebenarnya. Pasal kes tu saya gelak ke doktor. Saya alhamdulillah dalam masa tempoh 2 minggu kan, makan tu memang double dosage lah. Sekali makan 2 biji. Saya orang terkejut. Benar. Doktor tu kata macam tu. Saya kata tak boleh, badan awak besar, dia kata kalau makan dosis kecil tak ada kesan. Yalah gajah kan, saya menyampuk lah, yalah gajah bagi pelali untuk pelanduk. Mana cukup? Dia gelak kan. Doktor tu gelak. kuman dalam pun double size lah kan. Lagi circulation tu lagi besar. Faham tak? Ini benda faham. So malpractice dalam perubatan tadi tu memang kalau doktor tu bersijil ya. Tapi kalau dia terbukti dia salah ataupun dia actually memang dia manusia. Cuma banyak orang kata sebenarnya tersalah tadi. Untuk doktor tadi tak masalah. Tapi kalau berulang kali, tak boleh. Macam ubat-ubat tadi kan, testing ni, kena check balik. Maknanya ubat, siapa-siapa dia dapat ubat untuk makan darah tinggi, doktor bagi, perhatikan betul-betul dosage dia.
Tanya betul-betul, kena makan ke tidak. Saya dengar ada orang gagal kidney failure banyak. Mana argue dengan dia. Sampai dia kata, tak apa, saya berjamin. Okey, makan. Kalau dia kata tidak, jangan. Bahaya sikit. Benda macam tu lah yang neglect lah. Yang biasa betul-betul diikut praktis, tersalah, mati juga. Tersekian gagal juga. Itu tak akan dia jamin. Dia tak akan jamin. Apa pun tantangan dia ambil tadi jalan. Tapi kalau dia kata kelalaian dia, saja minum kopi dulu, isap rokok dulu, jantung dah buka belum? Dia isap rokok kan. Tak boleh lah kan. Kes Michael Jackson. Michael Jackson tadi, ubat sekian. Banyak benda lah. Yang tu banyak kesamaran. Saya tak tahu pasal siapa yang terlibat, siapa yang tak sekian. Nak sue boleh sue kat syarikat mati dah. Tongging-tongging dah orang saman. Kan? Mana jalan-jalan tepi pavement ni pun jatuh pun saman kedai bersepah-sepah orang bekerja ni. So konsep tu kena jaga bab ni Jadi apa-apa saja dan selain itu maka dikira sebagai hilang saja manfaat berkenaan, gagal anggota tu berfungsi dan full kena bayar. Saya lah nilai kata unta payah kan, sebut saya unta tak faham. Ada saya bagi jumlah dia ikut ringgit. Berdasar kepada 1,000 dinar. Oh, 1,000 dinar. Yang itu bersamaan dengan 4 point berapa kilo emas kan? 4.250 gram emas kan? 4.25 betul lah. 4,250 gram emas. 4 kilo 250 gram. 4 kilo suku emas. 4 kilo suku banyak tu. Ahli kafe tak boleh bagi banyak tu. Baik. Okey. Jelas? Okey, baik. Patah balik buku kita. Buku kita belajar lah. Okey. Dia kata, sambung muka surat yang ke 198. Faslun, fasal. So masalah jenayah anggota tu faham Yang ikut hadis Nabi tadi yang kata, yang ni kita akan sebut lagi, tapi yang nanti dalam tu nanti kita akan baca sekali lagi. Kerana setiap anggota tubuh yang kita kata gagal gunakan sepenuhnya. Kalau sebelah maka 50. Dan sebelah 50 gagal terus maka penuh. Ustaz cakap apa cuma luka aja kan. Orang saraf betul sebenarnya. Kalau terbukti memang dia menggagalkan anggota, yes. Kalau nothing happens. Nanti apa tak adalah. Kita kata akan ada bayaran lain lah. Bayar dia, pembahasan tetap berlaku. Hukuman tetap berjalan. Pasal kita kata tarik ni, tarik. Dia tarik sekali, putus itu. Datang kita tarik 2 kali, tak tembus-tembus. Macam mana? Dia ada ilmu kebal kan. Dia gonyo tak lepas-lepas juga. Masalah juga. Okey, jadi konsep dia dalam Islam benda-benda yang boleh sama anggota, tak ada berlebihan sebagainya, tak apa jalan. Kalau benda tu ada berlaku saja, takkan ada kesamaan, boleh berlaku melampau dan sebagainya, maka dihentikan. Pembalasan semula, bayaran berjalan. Bayaran yang ada berjalan berdasar pada ketentuan hakim apa yang hakim tentukan berdasar ikut keadaan semasa. Tapi kalau mahkamah sivil bab ni kadang-kadang tak ada limit. Sampai kalau kita tu melampau-lampau pun ada juga kan sampai kata apa ganti rugi perasaan dan jiwa dimalukan oleh orang. 500 juta. Iya, saya pelik betul gila nak dapat duit kat mana? Dalam corporation tu 500 juta kan. Isteri dia 500 punya. No, banyak tu. Tapi dia pun dia naik lah, okey. Yelah, tu pelik tu. Dah kaya nak duit lagi buat apa? Nak kata tamak je. Masalah tu. Tamak je. Kan? Dia cakap ganti rugi, ada pampasan lah, ganti rugi tauladan lah, ganti rugi apa dan sebagainya. Mahkamah sivil punya kerja lah. Mahkamah yang lain ni tak ada ni. Mahkamah Islam kita ada limit. Kan yang dia the sky is the limit tu gila, mana ada? Kan? Dia bagus, dari tinggi lah dapat dia kan. Lawyer lah, lawyer. Lawyer kena ganas. Lawyer tak ganas. Baik, faslun. Waddiyatu ala darbaini. Waddiyatu ala darbaini. 198. Waddiyatu ala darbaini. Dan fasal, dan diat itu, barang diat yang kita bincangkan berkenaan bunuh dan sebagainya hari itu, ada 2 bentuk. Mughallazatun wa mukhaffafatun. Mughallazah berat. Ghaliz berat. Ghaliz maksudnya kasar berat tebal. Mukhaffafah ringan. Ini macam najis lah. Mughallazah mukhaffafah. Mughallazah mukhaffafah. Kan? Dia actually lah berat atau ringan. Okey. Fal mughallazatu, ada pun yang berat tu, mi'atun minal ibil. 100 ekor unta. Salathuna hiqqah, 30 ekor. Hiqqah itu unta yang 30 umur 3 tahun masuk 4 tahun. Wa salathuna jaza'ah, dan 30 ekor unta 4 tahun masuk 5 tahun. Wa arba'una khalifah, dan 40 khalifah, mana unta yang ada kandungan.
fi butuniha auladuha, pada dalam perut dia ada anak-anak dia. Tengok nanti ke bawah. Okey. Rawat Tirmidzi, dalam Imam Tirmidzi, hadis nombor 1387. An Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi, daripada Amr bin Shu'aib, daripada bapa dia, daripada datuk dia. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu qala, baginda bersabda, man qatala mu'minan muta'ammidan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Sengaja tadi kita kata dengan niat, maksud dia menggunakan senjata dan sebagainya, atau racun atau apa saja, tolak dari bangunan, yang biasanya mati. Biasanya mati. Dia buat benda berkenaan, dufi'a ila awliya'il maqtul, akan diserahkan dia kepada waris atau penjaga, guardian bagi orang yang dibunuh tu. Maqtul, orang yang dibunuh. Fa in sya'u qatalu, jika mereka nak, mereka bunuh. Mereka bunuh dia. Dibenarkan mereka bunuh dia. Wa in sya'u akhadhu diyata, jadi jika mereka nak, mereka boleh ambil diat. Wahia, dan diat dia, diat yang bunuh sengaja ni, salasuna hiqqatan, 30 hiqqah. Itu maknanya apa unta yang masuk umur 4 tahun, 3 masuk 4. Dia kata wasalasuna jaza'ah, dan 30 ekor unta 4 tahun masuk 5 tahun. Wa arba'una khalifatan, dan 40 ekor unta yang ada kandungan, dalam perut dia ada anak dia. Okey. Wa ma salahu alaihi fahuwa lahum, dan apa-apa yang mereka buat damai ke atas dia, maka ia adalah untuk mereka. Yang ni yang kes yang saya kata tadi, dia naik sampai jadi 24 juta tu, 40 juta dan sebagainya. Macam kita ni sekarang, kalau anak kita lah kan, hukum bunuh je sekarang terus polis yang tangkap. Okey, bertangkap betul, tapi untuk dakwaan tetap mahkamah. Kalau yang macam kita nak maafkan dia lah. Oh tak, itu pasal kita sivil. Dalam sivil, undang-undang sivil, dosa manusia, kesalahan manusia tadi dia kata kepada masyarakat. When you do something wrong, kan, you do crime kita tu adalah kepada masyarakat. Okey, dan masyarakatlah yang kutip duit. Apa yang dapat dan sebagainya. Kita sebab kenapa polis aman, duit tu masuklah dalam tabung sana. Pada dasar kita berjenayah kepada masyarakat. Okey, dan apa denda dibayar semuanya masuk dalam negara. Atas dasar jenayah kepada masyarakat. Dalam Islam, jenayah kita ada 2 bentuk. Okey. Keseluruhan jenayah adalah kepada masyarakat. Tapi dalam pelaksanaan hukum dia 2. Satu hak Allah, satu hak individu, hak manusia. Bila sebut hak Allah tadi, adalah apa-apa yang manusia tu buat, pusing mana pun tak boleh maafkan. Saya tak nak, janganlah hukum saya. Contohnya macam orang tu berzina, kan, atau minum arak, yang mana perbuatan dia tadi ada hukuman khas Allah Ta'ala berikan. Contoh macam dia berzina kan, kena sebat 100 sultan. Okey, lepas tu dia kata saya minta maaf. Dah sampai pada pemerintah ni, dia nak minta maaf dan sebagainya. Nak tunggu suara di langit kata aku maafkan kau, tak payahlah kena sebat. Tak ada. Memang kerajaan kena laksanakan apa keadaan sekalipun. Tak kira pusing kanan pusing kiri, kena laksanakan. Masalah tak belajar, ambil kita ajar. Macam kes budak perempuan yang minum arak tu kan. Lepas tu kemudian dia mengaku, lawyer dia pandai. Serius dia kata lawyer dia pandai. Lawyer dia kata mengaku je, tengok apa jadi. Dan actually lepas tu kisah ni jadi menjadi kecoh satu dunia. Terpilah sekali bila bawa ke mahkamah. Dalam undang-undang negeri, undang tubuh negeri, memang orang yang minum arak tadi kena disebat 80 rotan. Tertulis. Dosa pening kepala memang ada dalam undang-undang tadi. Cuma bila nak laksanakan, dibawa ke penjara. Pasal tempat penjara dan tempat pelaksanaan jenayah, apa hukuman kat atas penjenayah. Lalu orang-orang di penjara kata kami tidak terlatih untuk sebat cari Islam. Itu cerita dia. Tak sebab suka hati. Yang itu semua retract balik. Pasal penjara kita adalah di bawah kawalan sivil. Maka sebab itu yang ikut British punya sebat bahaya. Nak tengok British sebat? Saya tunjuk. Saya dah pernah rotan dia pun saya tengok. Abang pernah kena ke? Okey. Pasal yang bukan sebat tu. Kejap, saya tunjuk kan. Siapa yang gelak kan? Relax Sekejap saya tunjuk gambar. Saya tunjuk gambar. Contoh tak? Ni gambar tunjuk. Depan.
Ini bukan dari Malaysia kan? Malaysia. Ha? Malaysia. Polis Malaysia tu. Yang punggung jangan saya. Tutup kan? Tak apa tengok punggung. Astagfirullahalazim. Tak. Tak. Sekali sebab tu jadi close up. Koyak. Jadi yang penjara Malaysia berarti sebat macam ni je. Tutup muka, tengok mata, tengok lubang. Kejap. Tu sebab 2, nampak? Koyak dah. Tu kalau orang tu kata apa, dia kena 6 tahun penjara, 6 kali sebatan, kadang-kadang setahun sekali. Dia 3, ini tak tahu berapa kali. Dia ambil 3, dia nak ambil. Dia sanggup. Kan tu. Contohnya itulah. Okey, tahu kan? Tahu okey. Sekarang ini yang kita kata sebagai dia ada break. break juga. Macam mana pula break? Sekejap. Dia kata apa? Dia kata ni, tapi kan. Okey, dah tinggal. Nak tengok lagi ke? Udahlah tu, kan? Okey, sebat yang cari Islam, is actually dia sebatan dia nak tunjukkan kita masuk dia. Dia benda tu pandang ni saja. Dan saiz benda tu kena besar ni saja. Dan sebab yang itulah. 1, 2, 3. Dan spreaded along the body. Tak boleh dia apa, dan tak dibogilkan. Dia tak boleh. Dia punya hayun semua ada rhythm lah. Dia tak ada. Tak boleh. Angkat macam ni salah. Kan ni. Nampak ni kita belajar. Lepas tu kalau tu panggil orang apa jabatan penjara, kita belajar. Payah sangat kan, tak reti. Jadi perempuan tadi dia gunakan apa, dia actually benda tu dah tertulis, tapi memang apa, orang penjara tak terlatih untuk sebab cari Islam. Dia lepaskanlah, tak boleh buat. Hukuman tak ada. Kena bijak bistari lah. Kena bijak bistari kan, cari lawyer yang pandai. Actually in the end the lawyer kan dengan orang lain semua gelak kan. Tak boleh buat apa. Itu cerita dia. Kan? Okey. Balik kita. Abang Khalifah dan 40 Khalifah, mana unta yang 40 ekor unta yang umur dia bukan umur, dalam perut dia ada anak. Okay, wa masalahu alaihi fahuwa lahum, dan apa-apa yang mereka perdamaikan di atasnya maka ia untuk mereka. Jadi macam itu, macam tak nak, kami nak lagi tinggi. Jadi contoh macam orang tu nak minta kan, kalau katakanlah keluarga orang tu memang kaya, tapi minta 100, kami tak mahu. Pujuk sampai jadi juta kan jalan. Kadang dia kata apa-apa yang diorang ini lafaz hadis ni menyebabkan tidak siapa boleh kata tidak. Maksudnya keluarga tadi pegang kunci besar. Apa dia nak berdapat bagi. Kalau dia kata dia lepaskanlah dengan apa bayaran yang sepatutnya. Jika dia kata kami tak nak lepaskan, tak lepaslah. Kalau dia kata diorang, kecuali kalau diorang bayar sekian, then itu daripada damaikan. Wa zalika li tashdidil aqli, dan itu adalah untuk mengetatkan atau memberatkan ke atas akal, tanggungan untuk tanggungan diat itu supaya berat sebenarnya. Itu kenapa dipecah-pecahkan jumlah tadi, 30 among this age, 30 among this age, dan 40 among this age unta. So, jadi unta yang 100 ini tidak sama dengan unta 100 yang lain sebenarnya. Okey. Hiqqatun ma ta'anat fi rabi'ati minal ibil. Hiqqah ni adalah apa yang masuk umur 4 tahun daripada kalangan unta. Jaz'ah ma ta'anat fi khamisati, mana-mana yang masuk dalam umur yang kelima minal ibil dengan unta. Khalifah hamil, yang hamil salahu alaihi dawu bihi wattafaqu alaihi, mereka setuju dan juga mereka bersepakat di atasnya. Radau ada ra situ. tambah ada ra. Depan tak ada ra. Radu mereka redha tu, ada ra, tambah ra dalam buku tu tambah ra. Sebelum dot tu ada ra. Radu bihi, mereka redha dengannya, wattafaqu alaihi, mereka terfakat di atasnya. Okey, faham? Itu yang denda yang bersifat mughallazah, berat. Okey. Wal mukhaffafatu, dan yang ringan pula, mi'atun minal ibil, 100 ekor unta juga. Ashruna hiqqah, 20 ekor hiqqah. Mana unta yang umur yang masuk 5 tahun umur 5 tahun, masuk 4 masuk 5. Wa ashruna jaz'ah, 20 ekor unta yang 3 tahun masuk 4 tahun. Wa ashruna bintul labun, dan 20 unta yang 2 masuk 3. Okey, wa ashruna ibnu labun, dan 20 pula sama, cuma jantan pula. Tadi bintul labun,
Maksud 20 ekor unta betina yang umur 2 masuk 3. Lepas tu Ishrun Labun, Ibn Labun, 20 ekor pula unta jantan yang umur dia 2 masuk 3. Wa Ishrun bintu Makhad, dan 20 lagi unta betina yang 1 masuk 2. 1 masuk 2 tahun. Itu yang dipecahan, jadi ringan sikit. Maka unta itu ada yang muda. umur setahun masuk 2, 2 3 tu Ishrun unta muda lah. Unta yang muda. Okey. Fa in udimatil ibilu, jika sekiranya tak ada unta, tengok kaki orang kaki bawah, tak baca lah hadis. Okey. Dua. Wa hadha makna kaunuha mukhaffafatun, dan mukhaffafatan, dan inilah makna dia bahawa ia diringankan. Ai min khamsati asnan, ia daripada 5 tahun berkenaan, 5 umur, 5 tahun. Wahtajja bihadza bima rawa ad-Darqutni, dan dihujahkan dengan ini apa yang diriwayatkan Imam Darqutni, hadis nombor 3172. An Ibnu Mas'udin mauqufan, daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, mauqufan secara mauquf. Maknanya actually this pendapat ini terhenti pada dia tak kata daripada Nabi. Okey, sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala, bahawa dia itu Ibnu Mas'ud berkata, fil khata'i, pada bunuh yang salah, 20 jaza'ah, 20 ekor unta 3 tahun masuk 4 tahun. Wa 20 hiqqah, 20 ekor unta yang 4 tahun masuk 5 tahun. Wa 20 bintu labun, dan 20 unta betina yang masuk 3 masuk 2 masuk 3. Okey. Wa 20 bin ibn labun, dan 20 ekor unta jantan yang umur dia 2 masuk 3. Dan juga wa 20 bin tamakhad, dan 20 ekor unta yang 1 tahun masuk 2. Setahun masuk 2. Okey. Wa mislu hadza lahu hukmul marfu' ila nabi, dan perkara macam ni ia mempunyai hukum yang marfu' kepada Nabi SAW. Li'annahu min muqaddarat, kan dia ada kadar-kadar. Ada kadar dan juga jumlah. Wahaya laisat mimma yuqalu birra'yi, dan dia bukan dari perkara yang dicakap dengan pendapat sendiri. Dan kita tahu para sahabat Nabi SAW menjauhi perbuatan untuk membuat benda Nabi tak buat. Itu adalah manhaj para sahabat. Dia takkan buat benda Nabi tak buat. Jadi bila benda ni datang macam ni, maka mereka kata ini pastinya datang daripada arahan Nabi SAW. Maka itu sebab kita kata digunakan sebagai hukum. Itu para ulama nyatakan kalau tak ada dari hadis, maka tengok sahabat Nabi kata apa. Hatta dalam tafsir macam tu juga. Quran hadis, Quran kata-kata sahabat, sebab mereka belajar dengan Rasulullah. Mungkin ada benda mereka tak sebut Rasulullah bersabda atas dasar biasa kan, macam mereka telah dipanggil sebagai orang panggil pengeluar fatwa zaman berkenaan, macam pemerintah dan sebagainya kan, yang memerintah di kalangan mereka. Dia tak rujuk kata semua Nabi, kecuali kalau ada orang argue. Kalau tak ada orang argue, dan mungkin biasa dia akan buat saja dan tanpa cakap sumber dia. Tapi bila benda muqaddarat, kadar, macam solat maghrib 3 rakaat, asar 4 rakaat, dan actually benda tersebut kadar, ada kadar jumlah dan sebagainya, maka kita takkan kata kecuali benda tu datang daripada Nabi SAW. So takkan dicakap dengan pendapat sendiri. Bahkan mungkin ajaran Nabi sampai, cuma dia tak sebut bahawa Nabi sabdakan benda tersebut. Jelas? 100 je lah. Okay, tapi tak sebut fa'in udimatil ibilu jika tak ada unta, untuk ila qimatiha, maka pindah kepada jumlahnya. Kadar unta tadi, jumlah, qimah, nilai unta tu, nilai, the value of unta tadi. Wakila, itu tu pendapat. Wakila, dan dikatakan yuntaqalu ilal alfi dinar, akan dipindahkan kepada 1000 dinar. 1000 dinar tadi hadis yang kita baca dalam Sunan Nasa'i tadi. Mana orang yang tak ada unta dan dikira dengan 1000 dinar. Jadi dah lepas 5 juta. Banglo tu bang. Banglo tak dapat dah sekarang. Banglo KL tak dapat dah. Banglo Kedah tak dapat kot. Nah terlebih Banglo KL mana ada kan. Okey. Atau au isnai asyara alfa dirham, ataupun 12,000 dirham. 12,000 dirham. Okey. Wa in ghullizat, kalau diberatkan lagi, zida alaiha, ditambah ke atasnya as-sulus, sepertiga pula. Itu dan tambah sepertiga lagi. Kenapa? Tengok lagi bawah. Hadza huwa al-mazhabul qadim. Ini pendapat yang lama dalam mazhab Syafi'i. Wal jadid, dan yang baru dia huwal intiqalu ila qimatil ibil mahma balaghat. Ia pindah kepada nilai unta walaupun macam mana keadaan sekalipun. Wa hadza huwa sahih al-mu'tamad. Inilah yang benar, yang diterima pakai, mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Lianna asla diyah, lianna al-asla fi diyati huwal ibil. Kerana asal pada diat adalah unta. Fayurja'u ila qimatiha inda faqdiha, maka dinilai pada nilai unta tadi kepada ketiadaannya. Tapi hadis yang Sunan Nasa'i yang sahih tadi kena baca.
Hadis tu kata kepada ahli, orang yang ada dinar, maka dinar. Orang yang ada emas diambil kepada jumlah dinar tadi. Jelas? Okey, ada soalan? Tak ada? Okey. Dia kata kat sini, wa tuqallazu diyatul khata'i fi salasati mawadi'a. Dan diberatkan diat bunuh salah, benda silap pada 3 tempat. Kalau tidak, benda tu ringan. Tapi bila benda tu dibuat pada 3 tempat, maka dia akan jadi berat juga. Idza qatala fil harami, bila orang tu membunuh dalam tanah haram, au qatala fi ashhuril hurum, atau dia membunuh pada bulan haram, au qatala za rahimin mahramin, atau dia membunuh orang yang punya hubungan kekeluargaan yang mahram, dia sebut terang ke bawah ni. Okey, al haram, haram maki, bulan haram, wal ashhurul hurum hiya dzulqa'dah, dzulhijjah, muharram, rajab. Wa dalil taghliz fi hadhihi al-mawadi' amal sahabati radhiyallahu anhum. Dan dalil untuk perkara ini dan memberatkan hukuman pada tempoh-tempoh berkenaan adalah perbuatan para sahabat radhiyallahu anhum. Wa ishtiharu dzalika anhum, dan masyhurnya perkara tersebut daripada mereka. Faqad ruwiya an Umar bin Khattab anhu, yang diriwayatkan daripada Umar bin Khattab anhu, kata qala, beliau berkata, qala qatlul man qatala fil harami, barang siapa bunuh dalam tanah haram, au dza rahimin, atau orang punya hubungan kekeluargaan dengan dia, abang dia ke, adik dia ke, sebagainya kan, au fi ashhuril hurum, okey, maka ataupun pada bulan haram, fa alaihi, maka kena ke atas dia mana 1 ekor unta tadi, wasulus, dan 1/3 tambah, okey, beratkan lagi. Wa ruwiya hadza mithlu hadza an Uthman wa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dan diriwayatkan perkara ini daripada Uthman dan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Wa rawaha al-Baihaqi, dan dia telah diriwayatkan oleh Baihaqi. Lihat kitab Takmilah Majmu', kesempurnaan Majmu' yang dibuat oleh Najib Mutai'i, pasal di sini kitab Majmu' Syarah Muhazzab Imam Nawawi karang sampai bab haji je, kat situ stop. Kemudian beliau meninggal, ditambah oleh As-Subki 2 jilid. Kemudian yang baki itu oleh Najib Mutai'i, salah seorang di antara ada kata dia ni dia kata lawyer syar'i di Mesir dahulu. Dia sempurnakan kitab Majmu' Syarah Muhazzab Imam Nawawi. Jadi dalam tu dituliskan berkenaan perkara ni. Memang dia katakan diriwayatkan perkara tersebut, Jadi memang dia katakan bahawa benda tersebut adalah benda yang diberatkan. Okey. Nadza rahimin mahramin. Mana yang punya mempunyai hubungan kekeluargaan dengan orang tersebut. Mana abang ke, kan pak cik ke, dan sebagainya. Tapi dia daripada diat, orang tak nak ambil darah dia, tapi dia kena bayar dengan jumlah yang tadi. Jelas? Tambah lagi tu 1/3 lah. Contoh macam kalau dia kata dia bunuh tu 100 ekor unta, tambah lagi 33 ekor. 1 unta. Ya, dan 100 dan 33. Kena tambah. Tambah 33. Jumlahnya itulah. Tapi macam pendapat kita tadi, kita tengok keadaan lah. Kita tadi kata tak 1000 dinar, actually berbaloi lah, memang takut gila lah. Dengar jumlah itu macam orang sengih-sengih lagi kan. Kita ke unta, beli unta tu. Yang ni tak, ini jumlahnya agak besar. Okey? Baik, kita berhenti kat sini, nanti kita sambung kemudian berkenaan diat bagi pembunuhan wanita dan lelaki. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi gambar yang keluar tu, yang gambar sebat tu, dia sebenarnya gambar tu dia kata sebat pendatang asing. Saya baca balik. Ada yang amnesty kan, dia upload gambar tu. So pendatang asing tu disebat. Macam tu cara dia, wallahu a'lam lah. Tapi kalau sebat biasa tu macam tu juga. Cuma saya ingat dulu Penjara Pudu saya masuk, waktu dia jadi muzium sebelum roboh kan, tahun 98-99 tu. Dia actually dia orang punya tempat dia ada yang sioman sikit, dari kain tutup punggung je nampak. Lepas tu kemudian macam tu lah, digantung pada orang tu, ikatnya tu dalam keadaan je lah. Tapi yang Penjara Pudu saya ingat tu dia bukan macam ni. Yang ini dah dahsyat kan. Yang tu dia lari. Dia bawa rotan tu dan dia lari. Dan actually besar lagi. Yang tu kecil, yang tu 3 ni.
Dia ikat rotan tu jadi macam satu berkas besar tu. Dia tunjukkan dia orang pamer ikat, tempat sebat dan sebagainya. Dia ada lining tu, dia tampil lain atas bawah. Dia letak dah, dia lain di punggung je keluar. Jadi dekat punggung tu saja dia akan sebat. Tak tu dia kata 6 tahun penjara, 6 kali sebatan. Kadang-kadang orang tu setahun sekali. Ada orang kena sebat tu pingsan. Itu bukan cara Islam. Islam tak ajar sebat macam tu. Orang kata kalau mengajar cara Islam dia cara lain. Yang kita terangkan bagaimana jumlah. Baru sekali je dah macam tu, 100 kali kau. 100 kali mampus lah kan. Itu semerah padi bohong tu. Kan semerah padi. Ada orang kata, siapa nak tengok cara Islam laksanakan hukum hudud, tengok semerah padi. Yang ustaz kadang-kadang yang belajar agama pun tak faham. Saya tengok ada seorang tu yang kerja dekat jabatan kerajaan pendeta bahagian ni. Dia kata, semerah padi tu antara contoh pelaksanaan hukum Islam. Apa otak dia? Kan? Kenapa tak belajar kalau jahil? Kemudian berkenaan bukan ajaran Islam. Pasal itu mana panjang gila. Kamu terpaksa akan dihukum dengan hukuman Allah, kan? Pakcik tu buka Quran. Lepas tu dia sebat. Yang Api Ramli kan tu Allah kan? Keluar kepak kan? Yang bestnya apa? Lepas tu tak lumpuh pula. Gila apa kena sebab itu lumpuh tau. Ni rotan besar kan, panjang gila. Sewil tu ni. Kan tak tahu Islam jangan cakap lah. Actually insulting. Kita boleh saman. Saman tapi nak mati dia kot. Lain boleh dah saman The Walt Disney. Macam apa curi biji apple kena potong tangan. Boleh saman, serius. Insulting, cerita Aladdin kan. Kan budak tu curi apple nak potong tangan kan. Mana ada Islam potong tangan dengan satu biji apple. Siapa tu nak saman boleh try. Dapat duit kita kongsi. Okey. Betul. Saya patut benar. Betul lah. Saya bagi idea. Siapa rajin pergi buat. Tak idea lain. Okey, Allah.